Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini kita dapat menyambung pembelajaran kita berkenaan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bertajukkan Al-Jannah, iaitu syurga, yang mana alhamdulillah kita dah sampai kepada bab yang ke-29, yang mana pada petang ini kita akan masuk pada bab yang baru. Pada minggu lepas kita telah membincangkan tentang bab yang ke-27, bab yang ke-28 berkenaan dengan dialog, percakapan di kalangan ahli syurga, di kalangan ahli syurga terhadap ahli neraka, dan begitulah sebaliknya. Jadi untuk nota yang kita akan rujuk seperti yang diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, jadi minta dirujuk pada muka surat 145, yang mana kita akan memulakan perbincangan tentang tahiyat, at-tahiyat, iaitu penghormatan, dan juga assalam, iaitu tentang ucapan salam penghuni syurga. Jadi ada dua, kita nak bincang tentang tahiyat atau kita nak bincang tentang salam. Okay. Dalam Al-Quran, kita akan menemui perkataan tahiyah. Tahiyah ini diulang oleh Allah Subhanahu wa taala pada 6 tempat. Ada 6 tempat diulang perkataan tahiyah. Yang pertama, kita akan jumpa pada surah Yunus ayat yang ke-10. Kita tengok kepada perkataan wa tahiyyatuhum. Wa tahiyyah. Cuba kata wa tahiyyatuhum. Kita selalu sebut dalam solat kan, at-tahiyyatu al-mubarakatu. Itulah tahiyat. Tapi tahiyat di sini merujuk kepada tahiyat penghormatan di kalangan ahli syurga. Okay. Tempat pertama pada surah Yunus ayat yang ke-10. Kemudian kalau kita baca pada ayat yang kedua, tempat yang kedua, dia berada pada surah Ibrahim ayat yang ke-23. Kita akan jumpa sekali lagi perkataan tahiyyatuhum. Tempat yang ketiga berada pada surah Al-Furqan ayat nombor 75, jumpa pada perkataan tahiyyata wassalama. Okey, keempat dalam suratul Al-Ahzab ayat nombor 44, tahiyyatuhum. Sampailah kepada ayat yang berikutnya. Okey, jadi kita pergi dulu kepada ayat yang pertama. Okey, ayat pertama ni dia sebenarnya ada
tiga perkara sebenarnya. Dia sebenarnya dia ada dalam surah Yunus ayat 10 ni, kita baca dulu, lepas tu nanti kita akan lihat apakah perkara-perkara tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Da'wahum, doa, ucapan mereka. Da'wa, doa kan. Doa, ucapan mereka, fiha, di padanya, merujuk kepada di dalam syurga. Mereka ni siapa? Mereka ni kena merujuk ayat yang sebelumnya. Sebab ayat yang kita baca ni dia adalah ayat yang ke-10. Jadi kalau kita baca sebelumnya, kita akan jumpa, contohnya pada ayat nombor 9, kita akan jumpa tentang orang yang beriman dan orang yang beramal saleh. Dengan iman mereka, mereka masuk ke dalam syurga. Okey. Mereka yang masuk ke dalam syurga ni, yang mendapat nikmat yang pelbagai, maka ketika mereka berada dalam syurga, ucapan mereka adalah ucapan tasbih. Subhanakallahumma. Okay. Jadi ucapan mereka, ini yang pertama. Ucapan mereka di dalam syurga itu ialah ucapan tasbih. Maha suci engkau, ya Allah. Okay, ini tentang tasbih. Wa tahiyyatuhum, manakala ucapan penghormatan mereka dalam syurga itu ialah salamun, maknanya mereka memberi ucapan salam. Ucapan salam seperti yang kita sedia maklum, sebut assalamualaikum. Okey. Kemudian wa akhiru da'wahum, penutup doa mereka ialah anilhamdulillahi rabbil alamin. Penutup doa mereka ialah ucapan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca ayat 10 seperti yang saya katakan, ada 3. Yang pertama, cerita tentang ucapan tasbih, subhanakallahumma. Yang kedua, cerita tentang bagaimana mereka memberikan penghormatan di antara satu sama lain, saling mendoakan mereka ini dengan kebahagiaan, panjang umurnya pada ucapan salam. Lepas tu pula, mereka ni kalau mereka nak menutup akan kata-kata mereka, mereka akan tutup dengan pujian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak tahu lebih lanjut tentang ayat ini, maka kita kena melihat apa yang para ulama mentafsirkan ayat ini. Sebab kalau kita baca pada ayat ini, dalam syurga pun akan ada ucapan tasbih. Sedangkan dekat dunia, kita memang digesa untuk memperbanyakkan tasbih. Kerana tasbih itu merupakan ibadah. Kan? Tapi adakah di dalam syurga masih lagi kita perlu beribadat? Bukankah dalam syurga ini adalah tempat kita mendapat nikmat? Tak ada lagi ibadat, tak perlu lagi salat, tak perlu lagi buat apa-apa ibadat, membentuk pahala sebab kita dah masuk syurga. Jadi apa sebenarnya maksud adanya tasbih, adanya ucapan puji-pujian? Okay. Kita pergi kepada muka surat yang berikutnya. Kita tengok ada satu hadis riwayat Muslim. Muka surat yang berikutnya, tengok dalam hadis riwayat Muslim, kita akan jumpa bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli syurga, yulhamuna, mereka akan diberi ilham, at-tasbih, untuk mereka sentiasa mensucikan Allah, wa tahmida, dan mereka memuji Allah, kama yulhamunan nafasa, sebagaimana mereka mendapat ilham untuk mereka bernafas. Maknanya Nabi nak kata secara automatiknya memang ahli syurga ni dia akan bertasbih dan dia akan bertahmid. Seperti mana ayat yang kita baca tadi tu. Seperti mana mereka dapat hidup dengan mereka bernafas. Macam itulah. Tidak semena-mena memang mereka ini, mulut mereka memang nak bertasbih dan juga mereka memuji Allah. Ini menunjukkan bahawasanya agungnya Allah Ta'ala ni. Sehingga sampai ke dalam syurga, Allah Ta'ala ini disucikan. Sampai ke dalam syurga, Allah Ta'ala ini diberikan puji-pujian. Ini adalah penjelasan bagi mana-mana yang ingin mengetahui tentang adakah di dalam syurga itu masih lagi buat ibadat. Jawapannya adalah bukan bentuk ibadat seperti khusus kita sekarang, perlu dapat pahala kalau tasbih, tak. Tetapi memang Allah jadikan memang benda itu benda yang automatik ahli syurga akan bertasbih dan bertahmid. Okay. Kalau kita baca dalam pentafsiran yang lain, okay, contohnya kita tengok apa dulu kata, kita lihat terlebih dahulu apa ulasan Ibnu Jurayj rahimahullah. Ibnu Jurayj, kita tengok apa kata tabi'in ini terhadap ayat. Kenapa mereka kata da'wahum? Apa maksud doa, ucapan mereka itu, mereka bertasbih. Kita tengok dia bagi contoh. Okay. Kata Ibnu Jurayj, kata-kata Ibnu Jurayj ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Okay, dia kata, jika ada burung yang lalu dan penghuni syurga teringat je burung itu, mereka akan membaca Subhanakallahumma. Maksudnya, kalau mereka nak sesuatu, mereka kata je. Kalau kita belajar sebelum ni, salah satu makanan ahli syurga adalah, contohnya adalah daging burung. Jadi ahli syurga ni kalau dia teringin, dia nak apa pun, seperti mana dia teringin daging burung, dia sebut ya Subhanakallahumma. Maka terus apa yang mereka inginkan itu ada. Jadi itulah doa permintaan mereka, kata Ibnu Jurayj. Okey. Lantas malaikat akan datang kepada mereka membawa apa yang mereka inginkan. Jadi apabila malaikat tu datang nak membawa apa yang ahli syurga inginkan, malaikat datang, dia mengucapkanlah salam. Assalamualaikum. Dia ucaplah salam. Jadi kalau kita baca pada ayat ini, Ibu Yudhis kata, malaikat ni kalau datang kepada mereka, membawa apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan daging burung. Mereka kata, Subhanakallahumma. Maka malaikat datang bawa daging burung. Jadi apabila untuk datang kepada ahli syurga membawa daging burung itu, mereka akan memberikan ucapan salam. Kata Ibnu Jurayj, inilah maksud daripada ayat wa tahiyyatuhum fiha salam. Okey, dia buat contoh malaikat. Apabila mereka telah selesai makan, mereka tutup doa lepas makan mereka tu dengan mereka mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang Ibnu Jurayj kata apa? Penutup doa mereka. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ini adalah contoh bagaimana Ibnu Jurayj menyebutkan penggunaan
tasbih itu dikaitkan dengan permintaan mereka. Jadi kalau malaikat datang, malaikat cara dia memulakan apa yang ingin dimulakan, mereka ada ucapan salam. Jadi para ahli syurga ni kalau mereka nak dalam penghujung percakapan mereka akan letakkan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang Ibnu Jurayj telah terangkan itu diterangkan juga oleh seorang tabi'in lain namanya Sufyanu Ats-Tsauri. Sufyanu Tsauri mengatakan, jika salah seorang di antara penghuni syurga nak minta sesuatu, dia akan mengucapkan Subhanakallahumma. Al-Imamu Al-Baghawi, salah seorang ulama tafsir, dalam tafsir Al-Baghawi mengatakan bahawasanya mereka, iaitu ahli syurga, kalau memulakan percakapan, mereka mulakan dengan mensucikan Allah. Memulakan percakapan, memulakan dengan mensucikan Allah. Memulakan ucapan ni seperti mana mereka nak minta sesuatu, seperti mana kata Ibnu Jurayj tadi, dan mereka kalau nak tutup percakapan mereka, mereka akan kata dengan puji-pujian. Di sini kita dapat maklumat tambahan. Kenapa mereka baca Subhanakallahumma? Itu tanda mereka memulakan apa yang mereka nak berdialog, apa mereka nak bersembang, mereka nak bercakap, mereka akan katakan dengan Subhanakallahumma. Tapi apabila mereka menutup percakapan mereka, mereka menutup dengan puji-pujian. Tuan-tuan, syurga ini dia tidak akan dikotori. Tidak akan ada di dalam syurga ini kata yang kotor. Di dalam syurga tidak ada. Sebelum ni kita telah pun menerangkan bahawasanya dalam syurga ini dia tidak ada perkataan yang dusta, tak ada perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan dosa, tidak ada. Dalam syurga ni semua perkataan yang diucapkan semua adalah perkataan-perkataan yang mulia, agung. Seperti mana mereka ada tasbih, mereka ada Alhamdulillah. Kalau kita gabungkan maklumat petang ini dengan apa yang kita belajar pada bab yang ke-28 sebelum ini, kan mereka bersembang, duduk berhadapan. Mereka akan mulakan dalam nak bersembang tu, mulakan dengan tasbih, ditutup dengan tahmid. Kita lanjutkan perbincangan ini dengan ulasan yang satu lagi daripada ulasan Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti tentang ada perbahasan yang ada sedikit maklumat yang kita boleh jumpa pada ulasan Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Beliau ni salah seorang sarjana yang ada menulis tentang tafsir. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti dia kata Allah Ta'ala telah menyebut di dalam ayat ini. Ayat mana? Surah Yunus ayat 10 tadi. Sesungguhnya ucapan penghormatan penghuni syurga ialah salam. Mereka saling mengucapkan salam sesama penghuni syurga. Mereka juga mengucapkan salam kepada para malaikat. Malaikat juga mengucapkan salam, membalasnya dengan ucapan salam. Maknanya, kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, ucapan salam dalam syurga tu, wa tahiyyatuhum tu, bukan hanya sesama ahli syurga sahaja, tetapi ucapan salam itu juga berlaku di antara manusia, di antara penghuni syurga dengan para malaikat. Ada ucapan salam. Jadi kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Namun
Sebelum itu, sekejap ya. Saya nak bawa satu lagi maklumat. Okey. Sebelum saya tertinggal, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ayat yang menunjukkan bahawa dalam syurga ni tidak ada sebarang perkataan yang kotor, perkataan yang keji yang boleh mendatangkan dosa. Saya minta tuan-tuan lihat pada nota muka surat nombor berapa ni? Nombor 148. Cuba kita buka nota pada muka surat 148. Kita terus melihat kepada ayat yang ke-6. Kita lihat pada tempat yang ke-6 ada menyebut tentang tahiyat. Tentang tahiyat. Tapi dalam yang ke-6 ni kita tidaklah menemui ada perkataan tahiyat. Tetapi apa yang ditahiyatkan tu, maksudnya apa penghormatan itu ada salam. Okay, kita lihat pada surah Al-Waqi'ah ayat 5, ayat 25 dengan 26. Okay, surah Al-Waqi'ah ayat 25 dan ayat nombor 26. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, la yasma'una fiha laghwa wala ta'thima. Okey. Mereka di sini adalah siapa? Mereka dalam ayat 25 ni merujuk kepada golongan yang masuk syurga di kalangan as-sabiqun, kalau tak silap saya, as-sabiqun as-sabiqun. Mereka ni kalau masuk syurga, mereka la yasma'una fiha. Mereka memang tidak akan mendengar dalam syurga itu lawa, perkataan yang sia-sia, perkataan kotor, perkataan yang keji, tak ada. Wala ta'thima, dan tiada pula sesuatu perkataan yang menyebabkan dosa. Kita sebut tadi. Tapi yang ada ucapan apa? Illa qilan salama salama. Tapi yang hanya ucapan selamat selamat. Siapa yang mengikuti tadabbur surah Al-Waqi'ah, tuan-tuan telah pun mempelajari kan tentang kenapa ayat maksudnya mengapa ayat 25 dan 26 ni dia menjadi ayat penutup bagi menjelaskan ciri-ciri, bagi menjelaskan nikmat-nikmat dalam syurga. Kalau kita baca susunan dalam surah Al-Waqi'ah, Allah akan cerita ahli syurga ni dia dapat nikmat apa? Dia dapat nikmat teduhan, makan, minum tu. Last kali dekat penghuni syurga bagi golongan as-sabiqun ni, Allah tutup ia dengan ucapan salam, salam. Kenapa? Jawapan dia adalah ayat nombor 26 ni dia, para ulama kata ia merupakan pelengkap, penyempurna kepada segala nikmat yang ada. Sebab 25 ni, ayat 25-26 ni dia dikaitkan dengan nikmat pendengaran. Maksud dia, dalam syurga ni sampai telinga kita pun tak sakit. Hati kita pun tak sakit. Dia berbeza dengan dunia. Kalau dekat dunia, ada orang, kita tengok dekat dunia, walaupun rumah kita selesa, kita cukup makan, tapi nikmat dunia ni tak lengkap. Sebab apa? Mata kita masih sakit melihat benda kotor, betul tak? Kita lihat, kadang-kadang kita lihat ada sampah, kita melihat, maksudnya dekat dunia, nikmat mata kita ni, kita tak dapat seperti nikmat dalam syurga. Nikmat syurga ni, sampai mata pun dapat melihat sesuatu yang nikmat. Hatta telinga ni pun
mendapat sesuatu yang nikmat. Kalau dekat dunia kita dengar orang buat bising, kita sakit hati orang cakap perkataan yang kotor, tapi dalam syurga tak ada. Sampai macam tu nikmat syurga tu. Kemudian dalam ayat ni kenapa salama tu diulang 2 kali? Illa qilan salama salama. Kenapa diulang sampai 2 kali salama salama? Okay. Menunjukkan bahawasanya betapa banyaknya, betapa kerapnya ucapan selamat ni, doa daripada ucapan salam tu kan. Doa saling, doa mensejahterakan antara sama lain ni terlalu banyak. Jadi cara Allah nak mengatakan terlalu banyak, terlalu kerap ini diulang menyebut dengan illa qilan salama salama. Okay. Ini ayat yang ke-25 dan 26 suratul Al-Waqi'ah. Inilah yang kita cari, yang kita dambakan dalam hidup kita. Kita mencari syurga melalui rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah kita boleh perolehi dengan kita melakukan amal-amal yang soleh. Moga-moga Allah masukkan kita semua ke dalam syurga dan kita akan jumpa nanti dalam syurga manusia sibuk dengan doa. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sebab itu, kalau kita pernah mempelajari tentang kelebihan mengucapkan salam kan, Assalamualaikum, memang menjadi tuntutan di dalam agama dekat dunia memperbanyakkan ucapan salam. Nabi kata afshus salam. Nabi kata sebarkanlah salam. Jadi siapa yang memperbanyakkan memberi salam dekat dunia, mendoakan orang lain dapat kesejahteraan, merupakan salah satu cara kepada masuknya seseorang itu ke dalam syurga dengan salam. Kita teruskan lagi dengan beberapa ayat yang mana tempat yang pertama telah kita cerita tadi. Kita lihat pada ayat yang kedua, tempat yang kedua, yang tadi kita dah masuk dah yang ke-6. Okey, jadi tempat yang kedua ni kita jadikan dia sebagai ayat yang ketiga lah. Ya Allah menyebut tentang tahiyyatuhum. Okay. Kalau kita baca pada ayat surah Ibrahim ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang yang beriman dan dia buat amal saleh. Okay. Selalu kita jumpa kan, kalau Allah sebut orang yang beriman, Allah akan nyatakan mereka itu buat amal saleh. Orang yang beriman dan dia juga buat amal saleh. Ini menunjukkan bahawasanya kalau hanya sekadar beriman tetapi tidak dibuktikan dengan amal saleh, maka ia tidak lengkap. Mesti kita beriman dan kita kena lakukan amal. Tapi amal itu mestilah saleh. Saleh itu membawa erti amalan yang terbaik. Ahsanu amala. Amalan yang saleh, amalan yang terbaik adalah amalan yang berteraskan kepada iman. Amalan yang berteraskan kepada ikhlas. Amalan yang berteraskan kepada mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah dikatakan dia melakukan amal yang saleh. Maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga, jannatin. Yang dalam syurga itu nanti akan didapati mengalir di bawahnya beberapa sungai.
Kita dah kupas tentang sungai-sungai di dalam syurga. Okey. Kemudian apa lagi yang mereka akan dapat? Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam syurga itu biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Apa maksud dengan izin Tuhan mereka? Okey, kata Al-Imamu Al-Tabari, maksud dia adalah kalau Allah lah yang mengizinkan orang masuk syurga. Itu maksud dengan izin Tuhan mereka. Kalau bukan dengan izin Allah, maka tak dapatlah masuk syurga. Itu maksud dengan izin Tuhan mereka. Jadi apabila mereka masuk ke dalam syurga, mereka akan mendapat ucapan apa? Tahiyyatuhum fiha salam. Mereka akan mendapat ucapan penghormatan di dalam syurga itu dengan salam. Salam di sini, salah satu maksud dia adalah mereka ini mendapat ucapan, kalau macam kita dalam bahasa kita mudah, macam ucapan tahniah melalui ucapan salam. Ini adalah ucapan para malaikat kepada penghuni syurga di dalam syurga. Ucapan salam. Waktu kita belajar tajuk pintu-pintu syurga, kalau masih ingat lagi, kita belajar dulu waktu tajuk bab yang ketujuh. Kalau masih ingat lagi waktu kita belajar bab yang ketujuh, ingat tak waktu masuk pada bab yang ketujuh, tajuk tentang pintu syurga, bukan kita akan dapati masa nak masuk ke dalam syurga melalui pintu yang sudah terbuka itu pun, malaikat yang berada di kiri dan kanan ahli syurga, mereka mengalu-alukan ahli syurga itu dengan memberi ucapan apa? Memberi ucapan salam. Kalau masih ingat lagi, Allah menyatakan maklumat itu dalam surah Az-Zumar ayat nombor 73. Kalau masih ingat lagi, kita bincang tentang pintu-pintu syurga pada bab yang ketujuh ada. Ya, Allah mengatakan, saya tunjukkan sekejap ayat dia tu. Okey, kita tunjukkan sekejap. Ni tajuk, nampak tak bab nombor 7 ni? Tajuk pintu-pintu syurga kan? Kita tengok surah Az-Zumar. Di sini, muka surat nombor 34 tu. Dekat ayat ni, saya tunjukkan. Inilah ayat dia. Surah Az-Zumar, ayat nombor 73. Nak menunjukkan bahawa ucapan salam ni, dia bukanlah hanya apabila dah masuk syurga saja. Tidak. Tapi permulaan nak masuk syurga, dekat masuk pintu tu pun sudah dengan ucapan salam. Seperti mana Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berombongan-berombongan. Hatta sehinggalah idza ja'uha, mereka sampai ke dalam syurga itu, wa futihat, dan dibuka dan dibuka pintu-pintunya, wa qala, dan penjaga-penjaganya itu mengatakan salamu alaikum. Dia macam ni. Dia kata salamu alaikum. Dia berkaitan perkataan, kita jumpa perkataan salam kan dekat ayat ini. Saya kita jumpa dekat sini kan. Assalamu alaikum. Penghuni, penjaga syurga ini, mereka mengalu-alukan kedatangan, kemasukan ahli syurga dengan ucapan Assalamualaikum tibatum. Lepas mereka bagi salam, mereka kata tibatum. Apa maksud dia? Maksud dia dekat sini, penghuni syurga ni dia akan kata, salam sejahtera kepada kamu
Tania, berbahagialah kamu. Para malaikat mengucapkan ucapan apa? Ucapan tahniah. Para malaikat mengucap ucapan salam. Mereka mengatakan, oh bagus kamu, bahagia kamu. Dia kata. Jadi ini adalah ayat yang saya nak ingatkan kembali apa yang telah kita pelajari pada bab 7 yang sebelum ini. Sebab kita dah sampai bab ke 20 dan bab yang ke 29. Jadi ingat kembali apa yang pernah kita belajar sebelum ni. Okey, tuan-tuan dan puan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi. Okey, kita buka kembali kepada muka surat yang surat berapa tadi ni? Muka surat 147. Okey. Kita dah sebut tadi pada ayat yang kedua yang ada menyebut tentang penghormatan. Okey. Kita tengok ayat yang ketiga. Kita tengok kepada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Furqan ayat nombor 75. Okey. Ayat ini Allah mengatakan ulaika, mereka itu semua, ulaika. Okey, mereka itu tuan-tuan kena tulis pada nota, mereka itu ni sebenarnya dia merujuk kepada golongan ibadur rahman. Golongan ibadur rahman. Kalau kita baca surah Furqan tu, kita akan jumpa ada ayat yang dimulakan menyebut dengan ayat wa ibadur rahman dan hamba-hamba ar-Rahman. Lepas tu Allah sebut ciri 1, ciri 2, ciri 3 sampailah pada ayat 75 ni Allah menerangkan mereka nanti akan dapat apa. Allah kata ulaika tujzaunal ghurfata. Mereka semua itu akan mendapat balasan dengan mendapat ghurfah, iaitu tempat yang tinggi di dalam syurga. Okey. Tuan-tuan masih ingat lagi kita ada satu bab tajuk yang kita dalam salah satu bab di dalam tajuk ni, kita ingat tak tentang tajuk al-ghurfata, ghurfah. Kita ingat tak tentang ada satu bab kita bincang tentang bangunan yang tinggi, mahligai pencakar langit yang ada dalam syurga. Ingat tak bab yang ke-11? Kita pernah belajar sebelum ni bab yang ke-11 tentang tajuk ghuraf. Kita bincang tentang tajuk bangunan yang tinggi. Kena buka pada bab yang ke-11. Kita ada sebut. Saya tunjuk contoh dia. Ingat kembali. Okey, kalau kita baca pada muka surat bab ni. Nampak tak bab 11 ni? Tajuk dia bangunan tinggi di dalam syurga. Ada ayat yang kita baca tadi tu. Dekat sini, kita dah terangkanlah dulu. Cuma saya lupa tarikh dia bila. Ni ayat surah Furqan ni. Okey. Maksud dia begini. Ringkasan dia begini. Okey. Ghuraf dekat sini maksudnya tempat yang tinggi kan. Tempat yang tinggi ni kalau kita dah belajar bab yang ke-11 dulu, dalam syurga ni dalam syurga ni dia ada tempat tinggal yang dia bertingkat-tingkat. Lepas tu tempat tinggal bertingkat-tingkat tu pula dia punya tinggi tempat tu. Kita boleh kata seperti bangunan pencakar langit. Tinggi bangunan tu. Seperti mana tingginya bintang-bintang di langit. Manusia kan suka, tuan-tuan pernah tak naik pada bangunan yang paling tinggi sekali. Dia kalau kita nak mudah faham macam
Kalau macam orang duduk di bentuk kondominium kan dekat atas tu ada tempat yang khas untuk apa kita panggil apa macam penthouse, macam bilik-bilik untuk VVIP, macam tu. Dan dalam syurga tu dia ada bangunan seperti itu. Bahkan ghurfah kat sini juga merujuk kepada bangunan yang tinggi, setinggi dia. Maksudnya bangunan yang tinggi itu menjulang sampaikan ke umpama Nabi kata dalam hadis, umpama seperti bintang-bintang yang ada di ufuk. Lepas tu kita kena tengok balik bab yang ke-11 tu. Macam tu tak pernah naik bangunan yang tinggi kan? Kita tak pernah naik tak bangunan yang macam Burjul Khalifah ke, naik ke bangunan contohnya paling mudah pernah naik tak Menara KL, seronok tak naik yang atas sekali tu. Menara Alostar ke, contohlah. Kan dekat tu kita terdapati dan boleh melihat pemandangan di atas kan. Itulah sebenarnya contoh paling mudah untuk kita faham tentang ghurfah, iaitu tempat yang tinggi tu, merujuk kepada mahligai-mahligai yang luas, selesa, besar dan tinggi. Kalau tuan-tuan biasa kalau di kondo-kondo dia akan ada yang bentuk penthouse tu. So kalau kita naik atas sekali tu, dia umpama itulah ghurfah. Jadi lepas mereka dapat tempat yang tinggi tu, Allah mengatakan macam mana mereka boleh dapat tempat yang dia dalam bahasa Inggeris dipanggil chamber. Dia sebab apa Allah kata bimal sabaru, disebabkan mereka sabar. Sabar apa? Buat amal soleh tu. Lepas tu Allah mengatakan mulianya mereka ni wa yulaqawna fiha tahiyyata. Mereka juga akan menerima penghormatan wassalama. Penghormatan mereka itu juga mereka mendapat ucapan selamat di dalamnya. Best jadi ahli syurga ni. Masya Allah. Lebih lagi layanannya daripada VVIP. Lebih. Jadi, moga-moga kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dan kita mendapat syurga yang terbaik, iaitu kedudukan syurga Firdaus. Amin. Baik, kita ambil satu lagi ayat. Sebelum kita tak perlulah baca sampai 6 ayat tu. Kita boleh bacalah pada ayat-ayat yang lain yang kita dah dikukuhkan dah. Maksudnya memang benar, tak dapat dinafikan lagi. Memang penghormatan ahli syurga ini adalah dengan ucapan salam. Okey. Jadi kita teruskan dengan ayat ini. Ayat dalam surah Al-Ahzab. Dalam surah Al-Ahzab ni kita boleh gunakan yang keempat ni. Allah mengatakan tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Salam penghormatan kepada mereka pada hari mereka menemuinya ialah ucapan salam. Menemuinya maksudnya kalau kita baca Ibnu Kathir kata apa? Maksud ayat ini ialah, dia kata wallahu a'lam, dia kata bermaksud Allah lah yang akan mengucapkan salam kepada penghuni syurga itu. Ketika mana penghuni syurga itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rupa-rupanya ucapan salam itu bukanlah hanya di antara penghuni syurga dengan malaikat dengan penghuni syurga, tetapi juga berlaku ucapan salam antara Allah terhadap penghuni syurga, seperti mana ulathan Al-Imamu Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala alaih. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita terus pergi kepada tajuk
apakah puji-pujian ahli syurga di dalam syurga. Tadi kita sebut dah tentang tahiyat, ya, tentang ucapan penghormatan. Ini kita masuk pula kepada pujian penghuni syurga. Yang ini mudah nak faham sebab apabila kita sebut puji-pujian, tentulah ada ucapan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ini seperti ayat yang kita baca tadi merupakan di antara ucapan yang akan didengari di dalam syurga. Ada 4 tempat Ada 4 tempat di dalam ayat Quran yang menyebut tentang puji-pujian ahli syurga ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nombor 1, tempat itu dia berada pada surah Al-A'raf ayat yang ke-42 sehingga ayat nombor 43. Jadi kalau kita baca pada ayat ni ada sebahagian darinya telah kita baca pada bab yang ke 28. Kita belum baca lagi. Okey, ayat ni Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus salihat la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Okey, Allah kata orang yang beriman dan dia buat amal soleh, kami tidak mempertanggungjawabkan diri seseorang melainkan sekadar yang terdaya yang mampu dia lakukan. Mereka itulah penghuni syurga, mereka kekal di dalamnya. Maknanya Allah menerangkan, kita yang buat amal soleh ni sebenarnya kita mampu untuk buat amal. Kerana tidak ada amal-amal yang Allah bebankan kita buat, melainkan kita mampu untuk buat. Seperti mana ada orang buat amal soleh dengan berpuasa. Boleh dia berpuasa, puasa wajib pun dia boleh, puasa sunat pun dia boleh, kalau dia mampu. Okey, mereka-mereka yang buat amal soleh ni, mereka kekal dalam syurga. Okey, apabila ahli syurga dimasuk ke dalam syurga, Allah telah buat apa kepada mereka? Wa naza'na ma fi sudurihim min khillin tajri min tahtihimul anhar. Dekat ayat ni, kalau kita baca pada ayat nombor 43 ni, Allah Ta'ala mengatakan, kami telah cabut segala dendam, hasad, dengki daripada hati mereka. Ayat 43 ni dia sama seperti ayat surah Al-Hijr ayat nombor 47 yang pernah kita baca pada minggu lepas pada tajuk yang ke-28. Kalau tuan masih ingat. Surah Al-Hijr ayat nombor 47. Tapi dekat sini surah Al-A'raf ayat nombor 43. Okey. Kemudian Allah kata ahli syurga ni mengalir di bawah mereka beberapa sungai. Jadi ahli syurga ni mereka akan berkata kepada Allah. Wa qalu, mereka telah berkata kepada Allah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahli syurga ni apabila mereka masuk syurga, mereka berkata, kata-kata mereka ni sebenarnya adalah kata-kata yang berbentuk mereka memuji Allah. Apa pujian mereka kepada Allah? Mereka kata Alhamdulillah. Mereka kata segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah petunjuk untuk ini. Kan? Allah yang telah bagi kita petunjuk. Bagaimanakah cara, apakah yang perlu kita buat? Allah bagi tunjuk, ajar kepada kita macam mana jalan-jalan nak ke syurga tu. Apa amal-amal yang boleh membuka pintu syurga, telah Allah terangkan.
Tidak ada amal-amal yang boleh membawa kita ke syurga yang kita tak tahu. Semua telah pun Nabi terangkan. Allah telah bagi kita petunjuk. Ya. Jadi orang yang masuk syurga ni, mereka syukur sangat-sangat kepada Allah dapat syurga dengan mereka memuji Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami hidayah. Padahal kami ni sekali-kali tidak akan dapat hidayah kalau Allah tidak memimpin kami. Memimpin kami, kalau kita baca pada ayat itu, iaitu perkataan hadanallah, iaitu hidayah taufiq. Maksud dia, mereka mengetahui bahawa Allah lah yang memberikan petunjuk tentang jalan nak ke syurga, cara ke syurga. Tapi petunjuk itu Allah Ta'ala bukan sekadar menunjukkan, Allah juga memberikan bimbingan kepada mereka. Akhirnya mereka itu pun dapat masuk ke dalam syurga. Ramai orang tahu amal-amal yang boleh bawa ke dalam syurga. Tetapi belum tentu mereka ini ada kekuatan. Mereka ni mampu untuk buat amal yang masuk ke dalam syurga. Jadi inilah dalil bukti yang jelas menunjukkan di dalam syurga itu adanya puji-pujian daripada penghuni syurga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga inilah menjadi ucapan kita suatu hari nanti apabila kita berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama-sama akan mengucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Boleh juga kita sebut ucapan Alhamdulillah itu dalam zikir kita harian, boleh. Bukanlah hanya dalam syurga saja, tapi dia bentuk puji-pujian boleh. Boleh juga kita baca Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Okey. Kita teruskan pergi kepada ayat yang kedua ni kita dah baca dah tadi. Jadi kita tak perlu nak ulang lagi sebab kita dah sebut dekat surah Yunus ayat 10 tadi. Kita tinggalkan. Okey, lepas tu kita terus pergi kepada ayat surah Fatir ayat nombor 33 dengan 35. Okey, tapi sebelum tu sekejap Okey. Kita ambil ayat ni dulu. Ada dua lagi ayat. Surah Fatir dengan surah Az-Zumar. Lepas tu tamatlah pengisian kita untuk bab yang ke-28 pada petang ini. Alhamdulillah. Nikmat Allah, rahmat Allah kan. Kita dapat belajar ayat-ayat tentang syurga. Okey. Ayat surah Fatir ni Allah menerangkan terlebih dahulu tentang perhiasan yang Allah akan beri dan pakaian yang akan diterima oleh penghuni syurga. Ini kita dah belajar lah dekat ayat nombor 33. Kalau masih ingat lagi, kita pernah belajar tentang tentang perhiasan ahli-ahli syurga. Ingat tak bab yang keberapa kita ada belajar tentang pakaian ahli syurga? Kalau kita ingat, pada bab yang ke-21 dulu kita pernah belajar. Dekat ayat ni ada tentang pakaian ahli syurga, dan bab yang ke-22 kalau masih ingat kita belajar tentang perhiasan yang dipakaikan oleh Allah kepada penghuni syurga. Ada pada ayat yang ke-20, ayat yang 33. Kita baca ayat dia. Allah kata, Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min athawir min dhahabin wa lu'lu'a. Allah kata balasan syurga Aden. Kita telah sebutkan ya, Aden ini bukan bermaksud syurga yang lain, tetapi Aden ini adalah nama lain bagi syurga yang mereka akan memasukinya.
Mereka dihiaskan. Itu kita kata perhiasan. Dalam syurga itu dengan gelang-gelang emas dan juga dengan mutiara-mutiara. Okay. Pakaian mereka, ini kita sebut tentang pakaian. Pakaian ni kalau tuan nak tahu lebih lanjut, kena kembali melihat bab yang ke-21. Kalau nak tahu tentang perhiasan penghuni syurga ini, tuan kena kembali melihat bab yang ke-22. Okey. Allah kata pakaian mereka di situ adalah sutera. Sutera warna apa? Sutera daripada jenis apa? Ini kita kena lihat kembali kepada bab yang ke-21. So, mereka ini akan berkata apa kepada Allah? Wa qalul hamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazana. Inna rabbana laghafurun syakur. Okey. Mereka berkata, sebagai tanda syukur kepada Allah, mereka mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghapuskan perasaan al-hazan, iaitu perasaan yang sedih yang ada daripada mereka. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi kita menemui tentang al-hazan dekat sini. Okey. Ada sikit waktu lagi. Tuan bagi saya waktu sekejap ya. Saya nak lihat sekejap ada maklumat. Saya nak lihat kepada tentang surah Fatir. Bagi saya kurang daripada 1 minit. Sekejap. Okey, kita sambung kembali. Okey. Saya pergi merujuk sekejap pada ayat ni. Okey. Dekat ayat ni, kenapa penghuni syurga setelah dia memuji Allah? Dia memuji Allah, kenapa? Adhhaba 'annal hazan. Kerana Allah telah menghapuskan perasaan duka cita daripada kami. Okey, apa maksud daripada ayat itu? Okey, kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir, perasaan duka cita itu maksudnya Allah telah hilangkan perasaan duka cita daripada kami. Okey, kalau tadi ayat yang sebelum ni kita baca, mereka memuji Allah kerana Allah Ta'ala telah memberikan mereka hidayah, Allah telah memberikan mereka bimbingan, sebab itulah mereka dapat masuk syurga. Okey, dari ayat ni pula, mereka memuji Allah kerana Allah telah menghilangkan kepada mereka perasaan duka cita. Perasaan duka cita di sini adalah merujuk kepada rasa takut dari perkara-perkara berbahaya yang dia palingkan daripada kami. Allah telah memberikan ketenangan kepada kami dari sesuatu yang kami takutkan dan kami bimbangkan dari duka cita dunia dan juga daripada hari akhirat. Ialah duka cita, takut tentang perkara-perkara yang boleh
membawa kita kepada jauh daripada apa? Daripada syurga. Takut kalau Allah masukkan kita ke dalam api neraka. Okey. Kalau kita baca um, kalau kita baca dalam pentafsiran lain, kita akan jumpa ulatan yang lebih kurang samalah seperti mana kata seperti mana ulatan Al-Imamu Ibnu Kathir. Sedih duka cita kita kan takut dosa-dosa yang kita buat kalau Allah azab. Tapi dengan dapatnya kita masuk dalam syurga ni menunjukkan bahawa Allah telah mengampuni kesalahan kita. Kan? Lepas tu dia, sebab kita ni takut tau. Kita bimbang sebenarnya amal kita ni. Sebab amal kita tak layak untuk bawa masuk kita ke dalam syurga. Tetapi cara Allah balas kebaikan kita ni bukan balas kecil-kecil. Allah balas dengan nilai syurga. Sebab tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika dia mentafsirkan ayat kenapa mereka kata Allah telah menghapuskan mereka perasaan duka cita, kata Ibnu Abbas, dia kata Allah Ta'ala telah mengampuni banyak kesalahan mereka. Betul tak? Kita ni kalau kita muhasabah kan, amal kita tak banyak pun, tapi dosa kita banyak. Tapi Allah bagi kita syurga. Dekat sini menunjukkan bahawa Allah telah ampunkan kesalahan. Lepas tu amal-amal kita ni Allah bukan banyak mana pun. Tapi Allah bagi ganti dengan syurga tu. Allah bagi, bukan gantilah. Maksudnya Allah Ta'ala balas dengan syurga tu. Kata Ibnu Abbas, Allah Ta'ala telah mengampuni banyak kesalahan mereka. Dan Allah menghargai, mensyukuri sedikit kebaikan daripada mereka. Itu maksud daripada ayat, menghapuskan perasaan duka cita daripada kami. Okay. Lepas tu dekat ayat tu ada diterangkanlah tentang Allah itu Ghafur, banyak sangat mengampunkan. Syakur, lagi banyak menghargai. Sebab tu dia ada nama Ghafur dengan Syakur. Ghafur tu kembali kepada Allah itu Maha Pengampun. Ya tuan-tuan, kalau kita nilailah kekurangan diri kita ni, dosa kita dengan Allah banyak. Kan takut kita kan, sedih kita, ya Allah, layak ke aku masuk syurga ni? Kan? Tapi alhamdulillah Allah bagi syurga. Kenapa? Kerana kesalahan kita itu disebut pada hujung Ghafur. Allah ni benar-benar Ghafur, Allah ampunkan. Tapi amal kita ni sikit. Kan? Boleh ke amal kita masuk syurga? Ada jawapannya. Allah itu Syakur. Allah tu Maha apa? Maha memberi balasan yang sebaik-baiknya. Kan? Dosa banyak Allah ampunkan. Amal sikit Allah bagi syurga. Itulah kurniaan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang selepasnya menerangkan kenapa kita sebenarnya dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Ayat yang nombor 35 ni menerangkan. Kan? Lepas ahli syurga tu dia puji Allah, di atas Allah ampunkan dosa, Allah memberikan kebaik, Allah membalas amal kita yang sikit ni dengan syurga. Diterangkan lagi, alladhi ahallana daral muqamati min fadlihi. Ahli syurga tu dia kata Tuhanlah yang telah menempatkan kami, Tuhanlah yang letakkan kami di tempat tinggal yang kekal dengan limpah kurniaannya semata-mata. Ini jawapan dia. Jawapan dia jelas bahawa kalaulah syurga itu nak ditukar dengan amal, memang kita takkan mampu masuk syurga Allah. Tetapi dapat masuk syurga dengan sebab apa? Min fadlihi, dengan limpah kurniaan Allah semata-mata. Lepas tu pula
ahli syurga ni cakap pada Allah, kami masuk syurga ni ya Allah. Dia kata, la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lughub. Dia kata, kami dalam syurga ni, kami tak ada rasa payah pun, kami tak ada rasa susah pun, dan kami tak pernah rasa lesu. Kan? Maksudnya masuk syurga ni tuan-puan, tak perlu buat apa-apa. Nak dapat nikmat, tak perlu nak berdiri, berjalan, bergerak. Kan? Tak ada kepenatan. Kenapa dalam ayat ni diterangkan tentang ahli syurga akan cakap kepada Allah, Alhamdulillah ya Allah. Salah satu pujian mereka kepada Allah, mereka kata, kami dapat nikmat syurga ni, kami dapat nikmat yang kami tak perlu buat payah apa. Kami tak perlu nak, kalau contoh kalau kita kata kalau nak makan, kena, kalau kita belajar pasal buah kan, sampai nak kena jolok ke, nak kena kupas ke, nak buat air, nak minum air, kena buat sendiri ke, tak ada. Kita dah sebut sebelum ni kan. Lepas tu tak payah kita nak, kalau tak perlu, tak ada sakit perut dan sebagainya lah. Senang lah, syurga ni tempat senang. Macam kita sebut tadi, Ibn Juris kata kalau nak buruk, cakap dia subhanakallah, pun datang. Teringin saja, dapat. Okay, sebenarnya kalau kita hayati ayat ni, kenapa ada ucapan seperti itu? Kenapa ahli syurga ucap, kata tak payah duduk di syurga ni, senang sangat, katakan tak ada letih. Kenapa seperti itu? Okay. Kalau kita rujuk dalam tafsiran Ibn Kathir, beliau mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala nak menjelaskan bahawa itulah hasil keletihan, kelesuan ketika kita beribadat di dunia ini. Allah Ta'ala telah tukar dalam syurga, tak rasa penat dah, tak rasa letih dah. Sebab masa dekat dunia ni, kita perlu tak susah payah? Perlu nak ibadat banyak-banyak, nak kena bangun malam, nak kena puasa tahan lapar, kan? Banyak benda kena buat. Ni orang pergi buat ibadat haji dan wang ringgit dengan sakit-sakit lagi, kan, kepanasan, kepenatan, bersesak-sesak, kan? Semua itu memang itulah cara orang nak masuk syurga. Kerana syurga itu bila kita masuk, kita tak akan lagi akan mendapat sedikit pun rasa penat seperti mana pujian ahli syurga ini. Jadi kita akhirkan pengisian kita dengan kita menyebutkan pujian yang berikutnya ahli syurga di dalam syurga kepada Allah, dengan mereka mengatakan dalam surah Al-Zumar, mereka kata apa? Mereka mengatakan alhamdulillah wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ahli syurga tu dia akan ucap puji-pujian kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Allah kan janji kepada kita nak bagi syurga kan, maka Allah Ta'ala telah menepati janjinya. Itulah yang kita jumpa beberapa tempat dalam Quran yang menyebut tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tuan dan puan, kita pun dah sampai dekat jam pukul 4 petang. Sepatutnya 1 jam je, tapi saya dah terlebih sedikit kerana seronok sebenarnya membaca ayat-ayat tentang syurga ni sampai terbabas waktu, hampir setengah jam. Sebab kelas kita memang kita buat 1 jam saja, tapi kita dah sampai ke dekat pukul 4 dah. Okey. Ala kulli hal, satu rahmat, satu kurniaan yang besar dari Allah, ya. Allah membawa kita, menambahkan kita rasa rindu, rasa
rasa tamak kita untuk kita masuk syurga, menambahkan kita lagi rasa semangat kita untuk kita teruskan beramal, tambah-tambah lagi. Kita sedang berada pada 10 hari yang awal di bulan Zulhijjah. Ni kita masuk ke 4 Zulhijjah dah. Tinggal lagi beberapa hari saja untuk kita menempuh 10 awal Zulhijjah yang pahalanya sangat banyak. Jadi moga-moga Allah merahmati kita, Allah menjadikan kita salah seorang manusia yang dimasukkan oleh Allah seperti ayat-ayat yang kita baca nanti. Jadi apabila kita masuk nanti dalam syurga, tidak semena-mena kita akan sebut atas nikmat yang kita telah pelajari pada petang ni. InsyaAllah minggu depan hari Isnin masih lagi Aidil Adha kan. Nanti saya maklumkan sama ada Isnin depan kita ada kelas seperti petang ini ataupun kita tangguhkan dahulu. InsyaAllah tunggu makluman diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan puan, kita berhenti di sini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi